wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mataku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Jangan kau terhanyut dalam gelap gelita. Sesungguhnya kita akan bersama. Sembunyi pilumu, tersirat kasih rindu. Sambutlah tanganku di dalam mekarku. Sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Wow, itu dia tadi persembahan pembukaan oleh Kai Bahar dengan lagunya Durja membuka tirai untuk siaran 9 Januari 2021 hari Sabtu untuk Wanita Hari Ini Extra. Apa yang pasti hari ini anda bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita. Dan anda peminat Kai Bahar terus setia bersama kami sebab Kai akan bersama kami sekejap sahaja lagi. Mungkin di penghujung siaran segmen hari ini dengan satu lagi lagu terbaru yang baru saja keluar daripada Kai Bahar. Jadi
terus bersama kami dan apa jua yang anda lakukan hari ini di hujung minggu anda, pastikan anda sentiasa ingat, kami sentiasa sehari-hari kami mengingatkan anda untuk terus menjaga keselamatan dan kesihatan anda dan juga orang di sekeliling anda. Ya, betul. Apa yang pasti Sugita, hari demi hari kes COVID-19 pun semakin lama semakin meningkat. Jadi kita perlu menggalas tanggungjawab ini bersama-sama dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan bukan apa Sugita, sebab makin lama kes semakin meningkat. Betul. Kita juga semakin khawatir dengan situasi yang sedang berlaku di tanah air kita sendiri. Baik, selain daripada itu Sugita, kita letak dahulu ke tepi berkenaan dengan COVID-19. Saya nak tanya Sugita tentang social media. Okey, kita tahu Sugita ada Instagram. Awak asyik panggil saya Sugita sampai tersasul-sasul saya tadi. Okey Sugi, kalau social media yang lain, apa yang Sugi ada? Saya Instagram, Facebook itu sahaja Yana. Instagram dan Facebook. Okey, sebab apa tahu? TikTok tak adalah. Tak ada TikTok. Awak ratu TikTok. Saya tak adalah ratu, tapi saya ada sekadar untuk orang kata jump in the bandwagon untuk melebihkan lagi platform yang kita ada. Betul. Tapi bila kita bercakap tentang social media ni kan Sugita, ramai orang suka menulis ikut suka hati di ruangan orang lain. Betul tu. Sebab rasanya sebab platform tu orang kata percuma lah kan. Kalau kita gunakannya sebaik mungkin memang positif impaknya. Tapi seperti yang Yana katakan ada segelintir yang tidak menggunakannya sebaik mungkin dan boleh menyinggung perasaan orang lain. Betul. Dan macam Yana tanya saya tadi mengenai TikTok, kami nak bawa perhatian anda kepada satu insiden yang baru sahaja berlaku tempoh hari di mana seorang gadis bernama Nurul Jannatul telah membuat live telah membuat live di TikTok di mana dia tengah buat makeup-makeupnya dan sebagainya. Tetapi ada segelintir netizen yang telah memburukkan paras rupa gadis ini dengan menyamakan rupanya dengan khinzir dan yang apa yang lebih menyedihkan buat gadis ini sendiri adalah mereka telah mengaitkan keluarga gadis ini dan ayah gadis ini telah pun meninggal dunia. Jadi memang sedihlah bila dia baca komen-komen netizen yang mungkin juga boleh memberi kesan terhadap orang kata confidence gadis ini juga. Ya, dan saya kira ini adalah satu orang kata penyakit sosial di zaman sekarang ini, apatah lagi dengan teknologi yang semakin maju. Ya, betul. Sayang sekali perangai sesetengah daripada kalangan kita yang menggunakan teknologi ini tidaklah maju seperti teknologi ini. Dan untuk Nurul Jannatul menerima banyak juga sokongan khususnya dari dua orang artis tanah air, selebriti tanah air iaitu Yunalis Zarai dan juga Q Haida yang memberi sokongan moral kepada adik Nurul Jannatul kita ni. Ya, betul. Dan saya kira bukan sahaja artis yang memberi sokongan kepada Nurul Jannatul. Apa yang pasti kita semua perlu juga memainkan peranan Sugi. Ya, betul, bila kita bercakap tentang body shaming ini bukan perkara yang kita patut ambil ringan. Betul. Kerana secara tidak langsung dengan body shaming ataupun face shaming seseorang, ini akan membawa kesan negatif kepada individu tersebut yang mungkin boleh membawa kepada depresi. Betul tu Yana. Kalau kita lihat kan adik Nurul Jannatul ni sememangnya ada niat untuk membuat laporan polis, tetapi akaun-akaun yang telah meninggalkan komen-komen negatif itu telah menyahaktifkan akaun mereka. Tapi bagi anda di rumah mungkin anda sedia tahu sekiranya seseorang yang menjadi mangsa body shaming melaporkan kejadian itu, anda boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak lebih setahun ataupun kedua-duanya. Dan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan pula, kalau kesnya lebih serius anda boleh dipenjarakan sehingga 5 tahun. Jangan buat main tahu, body shaming adalah suatu bentuk jenayah. Jadi hentikan kata-kata negatif yang ingin anda lontarkan kepada orang yang anda tidak kenal khususnya. Okey, dan sama-sama kita jaga kita. Ya, kata orang putih, if you have nothing nice to say, don't say anything at all. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam lebih baik. Ya, betul. Baik, kita nak berkongsi mengenai topik kita pada hari ini, WHI Extra. Semestinya extra macam baju saya dan baju Yana hari ini. Mungkin ada kaitannya dengan topik kita, iaitu variasi agar-agar. Betul. Suki suka makan agar-agar tak? Saya suka. Maklumlah cuaca pun agak panas sekarang ni kan. Dan hari ini kami akan bawakan pelbagai jenis agar-agar yang mungkin boleh dijadikan inspirasi dan juga ilham kepada anda. Kalau ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi menu agar-agar anda bersama kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen. Okey, baik, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.
wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti Yana dan saya dah kongsikan bersama dengan anda, WHI Extra hari ini membawakan anda variasi agar-agar dan menu agar-agar pertama yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda adalah agar-agar biskut. Agak unik saya kira agar-agar biskut ni, dan untuk berkongsi bersama dengan kita bersama dengan Cik Sal Nuraini ataupun lebih dikenali sebagai Cik Ain. Cik Ain sihat Cik Ain? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Agar-agar biskut. Biasa kita makan agar-agar yang biasa kosong ataupun agar-agar buah kan. Ni agar-agar biskut mungkin agak luar biasa ataupun tidak selalu dirasai oleh ramai. Mungkin Cik Ain boleh kongsikan apakah keistimewaan agar-agar biskut ni? Sebab yang agar-agar biskut ni dia ada 3 layer. Wow, 3 layer. Macam mana 3 layer tu? Bawah ni kek, Okey. tapi kita boleh tukar kepada agar-agar juga. Baik. So yang kedua tu agar-agar. Lepas tu kita ada dengan biskut hancur lah. Okey. Kita hancurkan, biskut coklat tu kita hancurkan. Aha. Lepas tu yang layer yang ketiga ni Okey. agar-agar tapi kita ada letak preset coklat. Lepas tu yang akhir sekali kita presentation dia, kita letak biskut dengan ni lah taburan Okey, biskut. jadi untuk kalau lebih dekat menarik. rumah ada majlis, ada konflik sama ada nak pesan kek ataupun agar-agar, kita boleh order dua-dua dalam kek agar-agar 3 lapis ni. Okey, sekarang ni Cik Ain nak tunjukkan kepada kita nak buat, nak siapkan apa ni? Kita nak buat yang first layer ni dah ada dah. Okey, baik. Ni. Okey, baik. First layer ni apa dalam dia? Agar-agar Dalamnya sahaja ke macam mana? Agar-agar saja, tapi Okey, dia kita tunjuk, perisa red velvet lah saya buat. Okey, baik. Maksudnya ada serbuk agar-agar dengan perisa. Perisa Serbuk lepas tu dengan gula. Dengan gula. Okey, baik. So sekarang ni saya nak tunjuk yang second layer. Ni So second kita layer yang ada dah siap, tapi yang susu. nak tunjuk. Lepas tu kita masukkan gula. Okey. Lepas tu kita masukkan serbuk agar-agar. Okey. Baik, bila kita cakap susu biasa ya? Susu biasa. Okey. Susu fresh milk lah. Baik, kalau susu low Satu fat boleh teaspoon. tak? Apa dia? Susu low fat yang kurang lemak. Oh, boleh. Boleh je. Kalau kita nak jaga kesihatan kan. Okey. Boleh. Baik. Okey. Lepas tu kita hidupkan api. Okey, berapa lama biasanya nak siapkan adunan untuk second layer ni? Sekejap je bagi dia mendidih tu. Sampai dia mendidih. Okey. Lepas tu kita akan masukkan biskut yang dah dihancurkan. Okey, baik. Tapi nak tanya jugalah Cik Ain kan, mungkin biskut ni dah memang manis. Jadi bila nak masukkan gula tu, adakah Cik Ain kurangkan sukatan gula itu ataupun sama sahaja? Kita boleh kurangkan kalau kita nak. Kadang ada orang yang suka manis, Ya, kadang betul. ada orang suka kurang yang tak suka manis. So dari segi kita lah, kita nak, kadang-kadang orang nak minta yang kurang manis, so kita akan kurangkanlah kuantiti sugar dalam ni. Okey, baik. Kalau saya lihat kat depan yang dah siap ni, mungkin adalah 2 jenis agar-agar biskut. Tapi nak tanya, adakah agar-agar biskut ni sekarang tengah viral ke macam mana? Sebab setahu saya kek tiramisu caramel macam tengah viral. Yang ni pun agar-agar caramel juga. Adakah ini momen bagi agar-agar biskut ni? Yelah, sebab sekarang dah ada macam-macam biskut. Kalau dulu kita dengan biskut Mary je. Betul. So sekarang ni dah macam-macam. Okey, dah mendidih. Okey, baik. Matikan Ni api. dah siap lah. Kira dah mendidih, dah cukup ya. Dah cukup. Lepas tu last sekali kita akan masukkan biskut yang dah dihancurkan. Okey, baik. Walaupun dah masuk dalam adunan ni, second layer ni, nanti ke atas kita masih lagi tabur biskut kan? Okey, baik. Bila kita dah masukkan ni, biasa biskut tu masih crunchy-crunchy tak? Dia kurang crunchy lah sebab dia dah macam orang kata soak kat dalam tu kan? Okey. So kita masukkan. Alright. So yang ni dah siap, kira dah ada first layer, ada second layer. Okey, nampak ni kalau dah sejuk kan, inilah hasilnya. Dan selepas ini baru Cik Ain akan letakkan lapisan ketiga. Lapisan Bukan ketiga. setakat teh tarik 3 layer. Ni agar-agar biskut 3 layer pun ada. Ikut inovasi lah ya. Bagi Cik Ain sebenarnya nak tahu, mana Cik Ain dapat inovasi, idea ataupun inspirasi nak buat agar-agar biskut ni? Sebab sekarang kan macam kita dah biasa dengan agar-agar sirap. So ni kita modifikasilah sikit. Okey. Baik. Lepas tu kita tunggu dia sejuk dulu. Sejuk dulu. Lepas tu nanti bila dah sejuk baru kita akan buat yang third layer lah. Ini susu. Alright. Okey, ni Cik Ain tengah sediakan third layer third dia. layer. Okey, sambil-sambil Cik Ain sediakan tu, boleh tak kalau saya nak potong agar-agar biskut boleh. 3 layer kat depan ni, nak tunjukkan kepada penonton, saya potong dekat bahagian depan ni sebab katanya ada kek red velvet ya, bawahnya. Okey. Kita tengok macam mana rupa dia kat dalam.
Okey, wow, cantiknya colour dia. Nampak red velvet. Lepas tu kat tengah tu ada biskut ya dengan susu tadi. Dan layer atas tu coklat ya. Coklat. Okey, dah potong, kenalah cuba kan? Baik, saya nak cuba. Okey, baik. Mungkin Cik Ain boleh kongsikan juga kalau mereka nak cuba agar-agar biskut 3 lapis ni, bagaimana boleh mereka menghubungi Cik Ain? Boleh follow IG saya, Dania Rolicious, ataupun nombor telefon saya 0113682848. Okey. Lapisan pertama tu ada rasa coklat. Lapisan kedua tu saya rasalah biskut dia walaupun dah macam orang kata dah soak kat dalam, dah lembut. Dan of course yang lapisan ketiganya adalah kek red velvet. Okey, baik. Cik Ain ada lagi resepi yang ingin dikongsikan bersama dengan kita. Sambil-sambil Cik Ain siapkan lapisan ketiga tu, kami nak kongsikan bersama dengan anda sedikit trivia mengenai agar-agar. Jom kita saksikan. Sedap. Agar-agar merupakan antara bahan utama sebagai pencuci mulut di seluruh Asia dan seringkali menggoda selera terutama dalam kalangan kanak-kanak. Namun di sebalik kelazatan agar-agar terdapat beberapa fakta yang menarik. Tahukah anda agar-agar ialah sejenis kuih berupa gel yang diperbuat daripada lumut laut yang berwarna putih. Fakta menarik yang kedua, agar-agar juga boleh digunakan sebagai pelawas, pengganti gelatin vegetarian, pemekat sup dan pelicin kertas. Fakta ketiga, Malaysia telah mengeksport agar-agar dalam bentuk yang kering ke negara China sejak tahun 1939. Fakta menarik seterusnya, agar-agar, jeli dan puding sebenarnya memiliki perbezaan. Agar-agar bertekstur padat, jeli pula lebih kenyal sementara puding bertekstur di antara kenyal dan padat. Berwarna-warni dan mempunyai pelbagai rasa menjadikan agar-agar sesuai dijadikan juadah pencuci mulut. Ia juga sangat mudah untuk dihasilkan kerana bahannya ringkas dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Okey, itu tadi sedikit sebanyak info tentang agar-agar yang kalau sebelum ni kita tak tahu, sekarang kita sudah tahu. Dan kalau tadi Sugi dah kongsikan tentang agar-agar biskut, sekarang ini bersama Yana adalah Puan Nadia Syuhada Muhammad Khairul Anwar dari Dia Home Bake yang akan berkongsi dengan kita semua tentang jelly 3D ataupun agar-agar 3D. Apa khabar Puan Nadia? Sihat, Alhamdulillah. Sihat ya, terima kasih sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, bercakap tentang jelly 3D ni, adakah kita guna agar-agar yang sama macam kita buat agar-agar yang biasa tu pun macam mana? Oh tak, kita tak guna agar-agar yang panjang tali tu sebab nanti dia akan pecah. So Baik. kita guna konyaku jelly. Konyaku dia memang jelly. untuk agar-agar ni sebab dia akan jadi jernih dan dia mudah nak cucuk bunga tu. Okey, baik. Dan sebelum kita ke demo, Yana nak menarik perhatian anda semua ke hasil jelly 3D ni. Okey, ini yang Puan Nadia akan kongsikan bersama dengan kita dalam demo pada hari ini. Okey, Puan Nadia, kita pun sudah bersedia. Apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, ni saya dah bancukan susu, gula dan serbuk jelly sikit. Okey, serbuk jelly ni datangnya dari mana ni? Serbuk jelly, konyaku jelly itulah yang saya buat tu. Itu yang ada pelbagai warna lah ada ya? pelbagai warna. Okey, baik. Okay, dan kita bagi dia panas sebab nanti takut dia keras kan. Kena letak dalam air panas, just kacau dia. Okey. Lepas tu ambil shrink ni dan kita pipekan je dekat atas bunga ni. Ikut bentuk mana kita nak lah. Wah. Jadi macam tu ya? Nampak macam sukar. Kalau macam saya pertama kali nak buat ni, saya tak tahulah jadi ke tidak. Tapi untuk Puan Nadia sendiri, macam mana boleh mendapat ilham untuk memulakan perniagaan ni 5 bulan yang lalu? Ni sebenarnya idea mak mertua saya lah. Dia tengok orang buat kat TV dan dia kata, why not cuba kan? Okay, lepas tu saya pun belajar tengok kat YouTube, join kelas BJJ dan step by step barulah buat kembangkan jadi bisnes bila dah pandai itulah. Baik. Ini adalah perhiasannya betul, berbentuk floral. Selain daripada floral, bentuk-bentuk apa lagi yang biasanya Nadia buat? Ada ocean theme. Okey. Okey, ada ikan koi, ikut pada customer lah. Tapi mostly customer dia nak floral. Dan kalau floral, bunga ros sahajakah ataupun macam sini ada macam-macam jenis bunga yang lain? Dia ada macam-macam jenis bunga ikut pada permintaan customer. Ada customer dia bagi gambar dan boleh tak buat contoh macam ni. Dan kita pun ikutlah.
Ya, desain bunga yang dia nak tu. Okey, baik. Dan ini kita nak buat dia punya daun pula, betul? Ni daun dia. Okey. Kita dah buat bunga. Dan ini kita bercakap tentang dekorasinya iaitu floral, ikan koi, ocean theme dan macam-macam lagi. Tapi kalau dari segi perisanya pula, apa je perisa yang disediakan di Nadia Home Bake ni? Okey, di dekat Dia Home Bake ni sekarang kami ada 5 perisa iaitu sirap bandung, lychee, longan, mangga dan mixed fruit. Okey. So 5 lah buat masa ni. Buat masa ni 5. Tapi andailah kata kan kalangan penonton kita ni, okey, saya nak minta dia buat kek ataupun agak-agak perisa nenas. Boleh ataupun tidak? Boleh. Jadi tergantung kepada customer lah ikut ya? customer lah. Customer kalau dia kata saya nak kelapa, saya buat kelapa. Setakat ni yang memang saya buat 5 tu lah. Tapi kalau customer nak request macam tu, saya buatlah macam tu juga. Maknanya 5 perisa ni antara yang orang kata favourite lah ya? Mostly lychee lah orang selalu order. Oh, dan lychee adalah seperti yang ada bunga dan juga ikan koi ni. Ikan koi. Ni yang menarik ni Nadia. Macam mana Nadia buat ikan koi ni? Ikan koi tu pun daripada susu, jelly dan gula juga. Dan ada mold dia. Acuannya? Ada acuan dia. Okey, lepas tapi ada teknik dia lah untuk masukkan dalam jelly tu. Tak boleh terus masuk macam tu je. Oh, ini macam susah. Kalau macam beginner untuk saya. Saya nak cubalah kita buat apa ni? Okey, sila ambilkan tolong untuk saya sebab kalau buat mereka yang pertama kali nak mencuba membuat jelly 3D ni, apa benda pertama yang mereka perlu tahu Nadia? Kena keep on practice. Keep on practice Keep on practice and practice. Sebab memang first time, saya pun first time memang agak kelang kabut juga. Tapi jangan give up, kena buat je, buat dan nanti akan satu masa kita akan dapat corak yang betul-betul kita nak. Okey, baik. Wah, jadi caranya bagaimana? Yana cucuk ke dalam. Cucuk ke dalam? Macam ni? Okey, letak dekat ni. Oh, sini. Okey, masukkan dan tekan. Tekan. Okey, dia keluar tu. Okey, dan ikutlah. Okey, pusing. Tekan. Dan macam itulah. Oh, jadi yang di atas tu dia akan ada kita letak balik dalam ni sebab dia. Nampaklah satu yang saya hasilkan memang menjadilah satu je lah, tapi tak tahulah hasil dia macam mana nanti. Tapi untuk Nadia sepanjang tempoh 5 bulan tu adalah pastinya proses pembelajaran baharu untuk Nadia, betul? Ya, betul. Lepas ni nak buat 3D bentuk apa pula? Tengok dulu, kita kena belajar dulu, kena keep on research. Kena nak buat macam animation ke, kartun ke sebab customer pun ada yang request nak unicorn, nak ikut kartun kat TV-TV tu kan. Dan kita kena belajarlah buat bentuk macam tu. Baik. Jadi yang ni kita buat dia memanglah terbalik macam ni kan. Tetapi nanti bila nak lihat hasilnya kita perlu terlangkupkan bekas ni, betul? Ya, betul. Ini dah nak siap ke ni? Nak siap dah ni. Saya buat simple je lah ini. Kalau ada desain-desain tertentu yang klien ataupun customer nak, memang Nadia boleh lakukan tu macam mana? InsyaAllah boleh. Kalau bunga lah setakat ni saya memang banyak buat bunga dan floral dan ocean lah. Kalau macam yang baru-baru nak belajar ni kan, mesti akan banyak kali terbuat silap kan. Boleh repair yang tu ke kena buat yang baru? Tak boleh nak repair. Itulah cabaran buat jelly ni sebab kita tak nampak kan yang dekat bawah tu kan. Kita tengok daripada atas je. Okey, ni dah boleh terlangkup ke belum? Ni dah boleh terlangkup. Dah boleh ya. Okey. Dan sambil-sambil Nadia terlangkupkan tu kan, saya nak tanya juga untuk satu biji agar-agar ni, berapa harga yang Nadia akan charge? Kalau yang tanpa wording macam ni, bulat 8 inci, saya buat RM90. Okey. RM80. Okey, sorry. Kalau dengan wording, RM90. Okey, kalau yang ni samalah harganya ya? Sama. Sama harga. Okey, kita tak sabar nak melihat hasil agar-agarnya. Wow, cantiknya. Wah, kreatif betul Nadia. Okey, untuk social media, mungkin ada kalangan penonton kita yang nak buat tempahan dari Nadia. Bagaimanakah caranya? Okey, boleh follow saya dekat IG _Dia Home Bake. Dan dekat situ ada nombor telefon saya, boleh terus WhatsApp untuk order ataupun untuk hantaran ke, birthday ke. Okey, berapa hari sebelum? Better 2 minggu sebelum lah. 2 minggu sebelum. Okey, kalau macam last minute macam saya ni memang tak boleh lah. Ada je yang 2 hari sebelum tu, tapi kalau tak ada permintaan yang banyak, kita terima je. Okey, faham. Baik, terima kasih banyak-banyak Nadia di atas perkongsian tadi. Dan kami bukan ada 2 sahaja, demo agar-agar yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Sugita sekali lagi akan berkongsi tentang agar-agar buah. Silakan Sugita. Yana.
Saya cukup bangga dengan ketelitian Yana dan juga agar-agar floral tu memang matching lah dengan baju Yana. Baik, apa pun ni tadi kita buat agar-agar biskut dah siap kan Cik Ain? Baik, sekarang Cik Ain nak kongsikan bersama dengan anda agar-agar buah pula ya. Okey, baik Cik Ain, kita terus nak kongsikan macam mana nak buat agar-agar buah ni sebab dengar kata ini pun agar-agar buah 3 lapis. 3 lapis. Okey. Tapi hari ini saya akan tunjukkan 1 lapis je lah. Okey, So baik. hari ini air. Air sahaja ya? Air saja. Okey, baik. Lepas tu kita masukkan gula. Sama seperti agar-agar biskut sama tadi je. lah. Okey, dan juga serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Baik, okey. Tapi biasa kan bila Cik Ain buat agar-agar buah ni, Cik Ain lebih suka buat yang orang kata transparent ke masukkan pewarna? Kalau saya lagi suka yang transparent lah. Tapi kalau nak pewarna kita pun boleh letak juga. Saya kira kalau dia transparent, warna-warna buah tu lebih menyerlah kan? Seperti yang kalau kita boleh lihat dekat depan ni. Okey, baik. Saya kira sama juga prosesnya, kena tunggu sampai mendidih, lepas tu kita tuang dekat dalam loyang kita. Okey, sambil-sambil Cik Ain menggaul adunan tu, nak tanya juga, bila kita nak susun buah tu, sebab kalau saya tengok buah tu banyak kan? Dan saya rasalah kan, saya rasa kalau tak silap saya, mungkin buah ni akan tenggelam bila kita dah letak dekat atas tu. So macam mana kita nak cari keseimbangan supaya buah tu tak tenggelam terus? Kalau saya, first kita akan letak dululah buah. Lepas tu nanti kita akan tuang adunan dan agar-agar yang dah siap. Okey. Lepas tu nanti kita akan biarkan seketika lah, agak-agak macam dia nak keras, kita akan tambahkan lagi buah. Okey. So bila dah, sebab tu kalau bila kita tengok yang contoh kat sana tu, Okey, ada dia yang timbul. ada buah yang timbul. Tak semua tenggelam. Baik, okey. Kira teknik dia macam tu lah. Dan susunannya macam mana pula? Sebab kalau saya lihat memang rapi sangat apa yang Cik Ain lakukan. Kalau peach dia semua menghala ke sini, strawberry kat tengah je, kiwi kat tepi. Kalau yang tu, lepas kita siap yang kedua, layer yang kedua, kita akan susun buah dulu. Oh, okey. Lepas tu baru kita tuang. Tuang tu ada, kita akan guna ni lah, senduk ni untuk tuang, untuk bagi dia jangan lari lah. Baik, okey. Susunan buah tu. Okey, baik. Nak tahu juga ni agar-agar buah 3 lapis, apa antara lapisan dia? Lapisan yang bawah tu saya letak buat padan kek. Bawah tu, yang kedua tu puding yang macam saya tunjuk tadi lah. Sama je dia punya cara. Lepas tu yang ketiga tu yang ni lah. Lepas tu buah-buah lah. Buah-buah tu kita boleh variasikan. Mangga ke, strawberry ke. Okey. Tapi kalau kita perhatikan agar-agar biskut tadi kita masukkan susu. Kalau agar-agar buah ni kita tak masukkan susu. Tapi ada tak orang yang buat agar-agar buah dimasukkan susu juga? Ada juga macam tapi yang ke second layer tu saya memang gunakan susu lah sebab tu warna putih. Baik. Okey, baik. Boleh saya potong yang ini? Nak boleh. tunjuk ya? Okey, baik. Hari ini macam hari jadi saya pula. Saya asyik potong. Okey, kita nak tunjukkan kepada anda 3 lapisan agar-agar buah ni. Nampak tu kek pandan, lepas tu kat tengah tu agar-agar puding ya. Okey, lepas tu yang atas ni yang biasalah. Biasa. Okey, baik. Ni saya tak cuba lagi sebab saya tak dapat lapisan yang orang kata ada buah kegemaran saya kat dalam tu. Okey, ni dah siap ya? Dah siap. Okey, lepas tu kita boleh tuang. Baik, mungkin mereka kat rumah juga nak tahulah kan Cik Ain, kalau nak orang kata nak memberi pesanan untuk agar-agar pada Cik Ain, bagaimana boleh mereka menghubungi Cik Ain dan mungkin boleh kongsikan juga berapa harga satu loyang? Yang ni saya buat ni loyang 7 inci. Selalunya antara 10 inci ataupun 7 inci lah saya akan buat. So harga dia sama ke untuk agar-agar biskut dan agar-agar buah? Kalau 7 inci ni dalam, kalau buah-buah sebab yang ni the mixed fruits kan. So dalam harga 45 lah. Okey. Kalau yang tu 10 inci saya akan jual dalam harga 60. Okey, dia memang kena tuang macam ni Dia tak boleh terus tuang Boleh, tapi kalau sebab yang dia tak ada buah lagi. So yang dia kalau yang satu-satu, kalau saya susun satu-satu tu kita kena tuang satu-satu. Kalau saya tuang je terus. Sebab tak nak buah-buah tu dia lari dia punya susunan dia. Ataupun bolehlah kita letak dalam cup comel-comel macam ni kalau ada majlis ataupun parti untuk kanak-kanak kan. Okey, baik. Sekali lagi mungkin Cik Ain boleh kongsikan laman Instagram ataupun Facebook bagi mereka yang ingin menghubungi Cik Ain. Okey, boleh follow saya punya IG Dania Rolicious.
Dekat situ ada nombor kontak saya, Okey. 013-6828-498. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Ain. Saya nak potong bahagian yang ada buah peach. Anda di rumah, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Potong macam ni je? Bolehlah. Saya potong macam ni pula. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di WHI Extra, dan dalam segmen tajaan sekarang ni Yana bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Yana? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita hari ini? Okay, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini dan selamat berjumpa minggu atau ucapkan. Okey Yana, sebenarnya Atira, kita ni sebenarnya sebagai wanita, tak percaya kebanyakan wanita yang tengah menyaksikan Wanita hari ini, pasti kita ni tak lain tak bukan kita nak ada kulit yang cantik, yang putih, yang glowing, yang flawless, yang tak ada masalah kulit dan sebagainya, supaya kita ni tak adalah nanti nak kena touch up berjam-jam kan, nak keluar dan sebagainya. Tetapi di sebalik apa yang kita nak tu, kadang-kadang ada juga yang menjadi kerisauan buat wanita, yang mana tak lain tak bukan adalah faktor penuaan. Sebab kita tahu bila bercakap pasal penuaan ni, hal ini biasanya terjadi apabila mulanya terjadi seperti lingkaran gelap bawah mata, penampakan garis halus, tepi hidung, tepi bibir. Malah paling kronik apabila wanita yang nak mencegah menopause ni, kulit akan menjadi sedikit kering, cepat kering, lepas tu mulalah naik jeragat dan macam-macam masalah lain yang akan timbul Uyana. Bahkan bukan itu sahaja, proses penuaan turut terjadi secara berperingkat, yang mana kita boleh nampak perubahan tekstur kulit kita. Yang pertama akan kita adalah kita punya orang kata apa, double chin. Kita akan nampak double chin dan sebagainya. Lepas tu kita akan nampak lingkaran kosong bawah mata. Kita akan nampak muka kita start mula cengkung, kulit itu dah mengendur dan sebagainya. Perubahan saiz muka orang cakap. Dan hal ini terjadi kerana menurut pakar dermatologi, 80 hingga 90% adalah berpunca kerana kolagen berkurang, kerap terdedah pada sinaran UV serta masalah daripada radikal bebas. Dan wanita mana yang tak takut dengan penuaan? Lebih-lebih lagi sekarang ni dengan zaman yang serba canggih, macam-macam treatment yang kita boleh buat untuk pastikan kita kekal cantik, kekal terjaga kulit kita dan sebagainya. Sentiasa dititik beratkan oleh wanita-wanita di luar sana. Jadi pentingnya kita ni Uyana ada gaya hidup sihat, kurangkan tekanan dan amalkan makanan tambahan yang terbaik untuk kulit anda seperti puak putih mulus yang mengandungi bahan-bahan seperti yang tertera di VT. Kita memformulasikan dengan 9 bahan yang terbaik buat kulit anda yang boleh diamalkan lelaki dan wanita, yang punya banyak manfaat kerana dalam ini turut mengandungi khasiat daripada kandungan astaxanthin yang kaya dengan vitamin E, ada vitamin C, ada coenzim Q10 yang berupaya meremajakan kulit dan lindungi kulit dari radikal bebas Uyana. Jadi anda di luar sana yang mana ada masalah kulit, anda sangat sarankan untuk minum, sebab banyak maklum balas yang kongsikan dengan kami, mereka dah mengamalkan puak putih mulus ni 3 tahun, ada yang mengamalkan berbotol-botol, alhamdulillah, yang mana kulit yang ada masalah seperti yang mereka alami, yang mana ada kongsikan tadi ada masalah tersebut, alhamdulillah dengan mengamalkan puak putih mulus secara konsisten 2 kali sehari, minum air putih yang secukupnya, dah tak ada lagi masalah kulit, malah kulit bertambah cantik, orang kata apa, bertambah sihat Uyana. Dan yang paling penting, kita sebagai wanita ataupun lelaki, kita memang perlu memastikan kulit kita terjaga supaya sentiasa berkeyakinan diri berhadapan dengan orang dengan penampilan yang lebih baik. Harganya berapa tu Atira? Harga dia cuma RM38.90 saja sebotol untuk penggunaan 2 hingga 3 minggu. Baik, itu berkenaan dengan Pearl White putih mulus. Seterusnya? Okey, seterusnya kita ada Glow Treatment Powder. Yang mana Glow Treatment Powder adalah bedak yang anda percaya bukan sebarangan orang boleh pakai bedak sesuka hati. Jadi Glow Treatment Powder, macam nama dia pun, treatment powder adalah glow. Treatment powder ni adalah bedak yang penggunaannya baik untuk penjagaan kulit juga sebenarnya. Jadi yang mana ada masalah kulit yang terlalu berminyak, yang pori besar, yang selalu mengalami masalah tersumbat powder dan sebagainya menyebabkan jerawat, anda boleh cuba Glow Treatment Powder ni sebab tekstur dia sangat halus dan dia juga sangat baik untuk anda yang mana ada masalah muka cepat berminyak. Anda boleh pakai Glow Treatment Powder ni serta pakai bersama collagen lipstick. Sebab collagen lipstick ni melengkapi Glow Treatment Powder. Collagen lipstick ini adalah orang kata apa, lip gloss. Lip gloss yang ada bahan seperti yang daripada collagen, ada vitamin E, minyak jojoba yang cukup baik untuk merawat masalah bibir yang kusam, bibir yang kering, yang selalu kalau pakai lipstick dia macam crack. And then ada juga yang selalu pakai lipstick and then bila dia remove, warna bibir pun dah hilang, dah jadi pucat dan sebagainya. Anda boleh pakai collagen lipstick ni. Kedua-dua ni berharga RM26.90, Glow Treatment Powder RM26.90, collagen lipstick pun berharga RM26.90, cukup mampu milik, cukup murah. Lelaki pun boleh pakai, lebih lagi yang merokok, yang selalu ada masalah bibir hitam, yang kering, boleh pakai collagen lipstick.
Baik. Seterusnya? Okey, yang terakhir adalah kopi perawan. Ini adalah salah satu minuman kopi yang Atira cukup sarankan buat anda di rumah yang suka sangat minum kopi. Sebab kopi perawan ni bau aroma kopi dia kalau kita bancuh satu office boleh bau, dan ramai yang cakap cukup berpuas hati dengan kehebatan kopi perawan ni sebab dia bukan sahaja bantu memberikan tenaga berpanjangan, malah ada yang selalu dekat office yang mengantuk, yang selalu lesu sebab menghadap PC lama, duduk lama. Alhamdulillah dengan bancuh kopi perawan ni dia kata tak ada lagi masalah lesu. Mata pun orang cakap apa segar je, badan pun lebih bertenaga supaya kita ni orang cakap apa lebih mempunyai jadual ataupun rutin harian yang lebih berkualiti. Dan dalam kopi perawan ni juga sebenarnya kita memformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan untuk dalaman wanita seperti perapat, seperti pinang dan juga bahan-bahan herbal lain yang cukup baik untuk dalaman wanita dan otot wanita. Jadi wanita lebih lagi yang suri rumah, yang kita tahu suri rumah tak pernah habis kerjanya, ada je kerjanya sampai penat, sampai malam pun masih ada kerja. Anda boleh amalkan kopi perawan ni, Atira jamin ini adalah salah satu minuman yang cukup berkhasiat untuk tubuh badan anda. Rasa pun sedap, dah tak perlu nak tambah gula ke susu, tak perlu. Bancuh saja dan jadikan minuman harian. Yang paling penting harga pun murah, RM29.90 saja. Bolehkah diambil bersama dengan pawai putih mulus? Boleh, tak ada masalah. Cuma yang ini adalah kita perlu amalkan 2 kali sehari dan yang ini boleh amalkan tak kisah. Nak makan lunch pun boleh, nak makan waktu petang pun boleh. Dan kedua produk ni sebenarnya Atira amat sarankan buat wanita untuk yang mana ada nakkan tenaga, stamina berpanjangan, nak ada kulit yang cantik, boleh amalkan Puak Putih Mulus bersama kopi perawan. Jadi Atira percaya orang mesti akan tanya kat mana nak dapatkan produk. Betul. Lebih lagi sekarang dengan keadaan yang orang kadang-kadang susah nak ke kedai dan sebagainya nak dapatkan produk. Anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun terus WhatsApp Atira di 013-3535-753 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Secara ringkasnya, Puak Putih Mulus berharga RM38.90 sesuai untuk lelaki dan wanita serta yang ada masalah kulit. Glow Treatment Powder, Collagen Lipstick melengkapi satu sama lain sebagai bedak dan juga lip glow serta kopi perawan berharga RM29.90 buat wanita di luar sana. Jadi jangan lupa dapatkan kesemua produk ni di www.jomba.my sekarang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Atira di atas penerangan sebentar tadi, dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini bersama Kai Bahar. Hanya yang baik. Wanita hari ini. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, oh gembira Tuhan. Mengapa sembunyikan mentari, datang ribut yang melanda tanpa henti. Rupanya betapa indah sang pelaku yang mengganti. Terukir indah lukisan jiwa, menjejak rasa, hati bergema, menyelam kata penuh bermakna. Adakah kekal selamanya? Engkau berjuang menahan derita, redupkan duka yang semakin gelora. Tangan yang menghulur di biara sia karenanya. Mengapa sembunyikan mentari, datang
berjuang menahan oh derita, redupkan duka yang semakin gelora, tangan yang menggulur di biara siang karenanya. Semula daripada Kai Bahar, persembahan istimewa dari Kai Bahar secara langsung buat anda peminat-peminat Kai Bahar sejak lagu ni keluar baru 1 minggu. Ya, betul. Ya, 1 minggu. tahniah atas lagu terbaru Terima ni, kasih. Kai. Dan kita daripada tadi kita tengok juga video klip dekat belakang tu. Ini adalah video klip rasmi untuk lagu Bangkit Semula ni. Sedikit sebanyak video klip ni juga menceritakan tentang jalan cerita lagu ni, betul tak? Mungkin Kai nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okey, untuk lagu ni kerjasama saya bersama dengan Mawid, di mana lagu ni memberikan kesedaran kepada semua rakyat Malaysia, di mana jika berkemampuan haruslah membayar zakat. Dan dia ada juga relate dengan keadaan kita sekarang ni dilanda COVID. Dan lagu ni juga memberikan mesej di mana kita perlu orang kata bangkit semula dalam kesedihan, kesusahan apa yang kita alami sekarang ni. Tak semestinya bila kita dilanda ujian sebegini kita terus nak down. Kita nak mengenangkan nasib kita kenapa lah kita ni kan. Jadi apa kita kena fikir cara nak bangkit semula tu macam mana, sebab sekarang ni banyak cara kita ada dengan social media, dengan macam-macam lagi, dan kita kena bangkit semula lah. Okey, baik. Jadi mesej yang Kai cuba sampaikan adalah dikira memberi motivasi jugalah kepada mereka di luar sana. Tapi kalau saya boleh kalau boleh saya nak tanya Kai jugalah, lagu ni ada kaitannya dengan situasi sekarang. Kan rata-rata semua orang terkesan akibat apa yang berlaku. Kalau di Malaysia bukan sahaja COVID-19, kini dengan banjir yang melanda kan. Kalau Kai sendiri kan dalam situasi pandemik COVID-19 ni, bagaimana ia memberi kesan kepada Kai dan kerjaya Kai sendiri? Ia memberi kesan juga kepada kerjaya, bukan saya seorang, seluruh rakyat Malaysia orang kata merasa kesan dia. Dan saya rasa itu bukanlah punca segalanya untuk kita nak terus rasa macam dah jadi macam ni kita tak boleh nak buat apa. Kita sebenarnya banyak benda yang kita boleh, banyak benda perkara kita boleh buat. Macam saya sendiri sepanjang orang kata dilanda COVID ni, saya berada di rumah masa macam sebelum ni PKP semua kan. Dan banyak kerja saya buat di rumah, dan saya orang kata dapatlah idea-idea untuk nak mencari rezeki melalui online, melalui digital dan sebagainya. Sebab sekarang ni memang kemudahan sangat-sangat banyak. Dan di situ adalah orang kata kita punya kreativiti nak buat apa yang kita nak. Contoh macam nak buat jualan kecil-kecilan kan secara online pun boleh. Macam keluarga saya pun menjual sambal masa sebelum ni. Secara online pun alhamdulillah. Itu orang kata salah satu cara lah. Betul, orang kata ada banyak yang kita boleh lakukan walaupun dengan situasi yang berlaku sekarang ni. Dan untuk kedepannya ni Kai, especially terutamanya untuk tahun 2021 ni, apa lagi perancangan ataupun hala tuju Kai dari segi kerjaya sebagai seorang penyanyi ni? InsyaAllah saya akan menyusul dengan single-single saya seterusnya. Wow, single-single. Seronok kat rumah dan terdengar. insyaAllah akan ada satu special project daripada saya. Projek ni saya tak boleh nak announce lagi insyaAllah. Jika dah confirm saya akan beritahu. Pada semua peminat. Saya sempat juga baca komen kat Facebook ada yang berkata tak acik lah. Dia ni selalu nyanyi smooth dah je dia nyanyi. Macam telan tip orang kata. Saya kira peminat-peminat awak pun terkesan lah juga Kai kan, sebab tak ada meet and greet dan sebagainya kan. Jadi di sini mungkin Kai ada apa-apa pesanan buat semua peminat-peminat Kai Bahar. Yes. Okey, sepatutnya tahun 2020 banyak sebenarnya event dengan peminat dan tak dapat dilaksanakan. Ada beberapa perkara, contohnya macam COVID sekarang lah. Jadi kepada anda semua, insya-Allah jika diberi peluang dan kita doakanlah semoga semuanya akan baik-baik seperti sedia kala. Baik. Dan kita juga mengharapkan agar Kai Bahar dapat terus menghasilkan lebih banyak karya-karya supaya dapat terus berentak dalam AJL khususnya. Amin. Baik, terima kasih Kai. Okey, dah sebut pasal AJL, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Saksikan tayangan perdana video muzik Baik Semula sempena anugerah juara lagu ke-35
nyanyian Faizal Tahir, Jacqueline Victor, Tuju dan Siti Nordiana di YouTube dan Facebook TV3 Malaysia pada hari Isnin hadapan 11 Januari jam 12.30 hari. Semoga lagu #Baik Semula ni menyuntik semangat rakyat Malaysia dalam mengharungi cabaran di kala pandemik COVID-19. Apa yang penting Sugi, lagu-lagu macam inilah sebenarnya yang perlu kita perbanyakkan lagi, yang memberi motivasi macam lagu Kai Bahar tadi juga. Kita bangkit semula, kita sama-samalah kita berikan semangat kepada satu sama lain. Baik, jadi jangan lupa lagu #Baik Semula 11 Januari jam 12.30 hari dan WHR Extra dah sampai di penghujung siaran hari ini, Yana. Ya, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Diharapkan dapatlah sedikit sebanyak memberi ilham dan inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana khususnya. Kalau nak mencuba masakan berasaskan agar-agar. Awak dapat inspirasi kan nak buat agar-agar floral tu? Tak apa, boleh belajar. Baik, minggu depan Isnin? Ya, Isnin Yana dan Fatin akan kembali dengan satu lagi topik yang panas, iaitu janda yang menarik. Betul, janda. Hari itu kita buat topik duda panas, terhangat. Betul. Lepas itu kita buat topik janda. Bukan sebenarnya untuk memberi status ataupun ingin memberikan satu stigma terhadap golongan-golongan ini. Tetapi sengaja untuk mengajak anda semua untuk kita berborak, bersembang tentang topik ini pada hari Isnin. Jadi jangan lupa hari Isnin bersama dengan Yana dan Fatin, dan di mana jua anda berada, ingat ikut SOP yang ditetapkan. Kalau tak ada apa-apa, duduk je lah kat rumah diam-diam. Kita jaga kita, stay safe. Assalamualaikum. Kami mundurkan diri terlebih dahulu. Bye. Thank you guys. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini.